Ada orang sebut sebagai duit kopi. Ada juga dikata duit bawah meja. Ada juga disebut minyak pelincir pun ada. Bermacam-macam kalimah yang diwujudkan. Bagi tujuan apa? Bagi nak tujuan nak saya tengok nak menghalalkan, nak menunjukkan bahawa nak lari daripada apa yang disebut sebagai rasuah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala pemberian dan kurniaannya. Maka kita sama-sama diberi kesempatan untuk terus berada di atas muka buminya, menikmati segala pemberiannya. Moga-moga semua ini kita gunakan dalam kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan untuk perkongsian pada kali ini dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la'natullahu 'ala ar-rashi wal murtashi fil hukum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hadis yang ringkas yang menjelaskan kepada kita tentang laknat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la'natullahi 'ala ar-rashi wal murtashi. Maksudnya laknat Allah ke atas orang yang memakan rasuah dan juga mereka yang memberikan rasuah. Maka ini merupakan satu tegahan yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang larangan melakukan rasuah, tuan-tuan. Rasuah merupakan satu penyakit yang mana melanda sebahagian manusia pada hari ini. Rasuah bukan sahaja berlaku di kalangan orang Islam, bahkan ia juga berlaku di kalangan orang bukan Islam. Rasuah, tuan-tuan, didefinisikan sebagai suatu pemberian. Satu pemberian yang kita beri kepada orang lain bertujuan untuk mendapat sesuatu yang lain. Maka itu merupakan sesuatu pemberian yang dikatakan sebagai rasuah. Cuma pada hari ini, tuan-tuan, saya lihat beberapa kalimah-kalimah lain yang cuba diwujudkan bagi nak menormalisasikan atau kita katakan dengan bahasa lain untuk nak menghalalkan rasuah itu tadi. Ada orang sebut sebagai duit kopi. Ada juga dikata duit bawah meja. Ada juga disebut minyak pelincir pun ada. Bermacam-macam kalimah yang diwujudkan. Bagi tujuan apa? Bagi nak tujuan nak saya tengok nak menghalalkan, nak menunjukkan bahawa nak lari daripada apa yang disebut sebagai rasuah. Jadi di sini, tuan-tuan, wa imma apa jua nama yang kita bentuk, yang kita cuba wujudkan, jika sekiranya ia suatu pemberian untuk mendapatkan sesuatu yang lain, maka ia merupakan sesuatu yang dikira sebagai rasuah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan, untuk menjadi sebuah negara maju, maka indeks rasuah ini perlu diturunkan. Jika kita nak hapuskan secara total, saya kira mungkin agak kesukaran. Sebab apa? Sebab suasana pada ketika ini, tuan-tuan, dan realitinya saya kira perkara ini tak dapat kita nak hapuskan 100%. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku perbuatan seumpama ini, dan hari ini betapa banyaknya kita lihat kes-kes seumpama ini yang berlaku di kalangan mereka yang memegang jawatan. Sebab itulah, tuan-tuan, semakin tinggi jawatan kita pegang, semakin tinggilah ruang dan peluang untuk kita diberikan rasuah. Jadi mereka yang memegang jawatan yang tinggi itu, tuan-tuan, maka perlulah berhati-hati dengan jawatan seumpama ini. Malaysia ke arah nak menjadi negara maju, maka perlu mengurangkan indeks rasuah tadi. Di Malaysia kita sebut duit bawah meja. Kalau di Indonesia, tuan-tuan, lebih jelas sikit. Dia kata apa? Dia kata duit atas meja. Cuma di India lagi jelas, tuan-tuan. Kalau di Malaysia tadi duit bawah meja, Indonesia duit atas meja, kalau di India dengan meja-meja jalan. Jadi nak ceritanya, tuan-tuan, bahawa nak jadi negara maju, tuan-tuan, maka indeks rasuah ini sesuatu yang mesti kita kurangkan.
dengan mengurangkan gejala-gejala seumpama ini, insya-Allah negara kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mencapai status negara maju dan juga berkebajikan, memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada orang lain. Tuan-tuan, puan-puan, saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira sekadar itulah dulu sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ini. Moga-moga sedikit perkongsian ini tuan-tuan adanya manfaat untuk kita semua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.